Terus Ya, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam slot khas motivasi pelajar SPM 2020 yang dianjurkan oleh Tubuhan Kebajikan Al-Qayyim Malaysia Cawangan Perak bersama dengan panel jemputan kita iaitu Al-Fadhil Dr. Profesor Madya Dr. Rozemi bin Ramli selaku panel. Hadirin hadirat, pelajar-pelajar calon-calon SPM 2020 yang dikasihi, insyaAllah pagi ini kita sama-sama akan berkongsi ataupun mengupas beberapa isu berkaitan dengan pembelajaran, berkaitan dengan teknik untuk mencapai kejayaan ataupun teknik ataupun tips lah bagaimana pengalaman doktor sendiri di SPM dahulu untuk dikongsikan bersama dengan pelajar semua. Tamunya, terima kasih. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar doktor? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi semalam saya lihat doktor sibuklah dengan pelbagai siri program, webinar, seminar dan semuanya dilakukan di rumah ataupun online lah secara maya. Jadi doktor mungkin boleh ulas sedikit lah apa perkembangan terkini doktor lah dalam situasi PKP ni. Silakan doktor. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Zafran. Sekarang ni tak ada apa perkembangan saya, cuma kita tahulah kita berada dalam situasi pandemik yang kita mungkin tak pernah alami sebelum daripada ni. Bukan kata mungkin, memang kita tak pernah alami pun sebelum daripada ni. Jadi banyak kuliah-kuliah yang ada sekarang ni pun dilakukan secara atas talian sahaja, ataupun istilah baru dia kata bukan atas talian, dalam talian, ya. Semua program saya dalam talian, Zoom ataupun dengan Facebook Live lah. Tapi dalam terdekat ini, semalam lah kita ada program berbicara tentang isu vaksin COVID ni, adakah dia realiti ataupun konspirasi. Dan program-program pun banyak dalam bentuk, orang kata apa, satu hala saja, iaitu kuliah saya bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Jadi kita kena mengalami ataupun menghadapi lah situasi yang terbaru ni. Dan saya juga yakin dan percaya hadirin dan hadirat, kawan-kawan ataupun adik-adik yang nak mengalami ataupun nak menempuh SPM ni pun mengalami satu situasi yang baru yang tidak pernah dialami sebelum daripada ini. Cuma kita sebagai manusia, kita menerima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita cuba untuk berusaha sebaik mungkin untuk menjadi Muslim dan mukmin yang baik. Adapun perkembangan terbaru saya itulah kuliah, dan juga buku saya pun baru keluar hari Rabu yang lepas, baru saja diterbitkan oleh Sunnah Press. Ustaz Hadi Akmal dia tahulah, berkenaan dengan Ummahatul Mukminin, Zaujat Sayyidil Mursalin, iaitu buku biografi berkaitan dengan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usaha saya nak memperkenalkan isteri Nabi kepada umat-umat Islam, khususnya di Malaysia, yang mana kadang-kadang kita tak kenal pun. Kita tahu nama-nama, kalau suruh senaraikan nama-nama isteri Nabi, mungkin ada di kalangan kita yang tak ingat, melainkan Aisyah dan Khadijah saja kan. Jadi itu Aisyah, Khadijah lah. Ya. Alhamdulillah, satu perkembangan walaupun terjadinya pandemik COVID-19 ni,
COVID-19 ni doktor sendiri tidak berada dalam keadaan duduk senyap, menunggu ataupun tak buat apa-apa, tapi sempat juga siapkan naskah buat umat ataupun buat pembaca lah, insyaAllah. Satu benda yang Sebenarnya positif Ustaz yang boleh Zafran, diambil. dengan Ya, adanya PKP ni ataupun dengan COVID ni, ya. sebenarnya saya secara peribadi dapat jugalah masa untuk menulis. Kalau sebelum ni sibuk sikit dengan program sana sini. Jadi dengan Betul, PKP ni betul. bila tak ke mana, adalah masa sikit untuk menulis. Tu yang boleh keluar buku tu. Ada jugalah orang Alhamdulillah. kata apa, hikmah di sebalik daripada Sebalik PKP. ujian yang Allah Ta'ala berikan Ya, pada kita ni. Alhamdulillah. Itulah satu usaha yang positif yang pada saya secara peribadi, penonton-penonton khususnya kepada calon SPM 2020 ni boleh ambil manfaat. Walaupun ada ujian, tapi ada juga solusinya, ada jalan keluarnya, ada kebaikan, hikmah yang mungkin kita tak nampak pada sekarang ni, mungkin pada masa akan datang, insyaAllah. Seterusnya doktor, sikit sebanyak lah, mungkin doktor boleh share sedikit, berkongsi pengalaman doktor ketika mana mengambil SPM. Berapa tahun doktor? 20 tahun dulu. 21 tahun Macam dulu. mana doktor? 21 tahun dulu. Macam mana doktor boleh menjadi antara pelajar cemerlang lah, untuk pengetahuan hadirin hadirat dan juga pelajar SPM yang dikasihi semua. Dr. Rozaimi antara pelajar cemerlang di sekolah Izzuddin Shah Ipoh. Jadi menjadi kebanggaan lah kepada warga sekolah, dan juga terus menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi sampailah ke PhD. Jadi mungkin doktor boleh kongsi pengalaman doktor ketika mana SPM dulu, kena study sampai lewat malam ke, lampu ditutup tetap cari lampu lain untuk study ke. Jadi apa cabaran ataupun usaha yang telah doktor buat? Silakan doktor. Pertamanya ialah pengalaman saya ni pun dah 21 tahun dah ambil SPM. Jadi mungkin dia punya orang kata apa, nature soalan tu mungkin dah tak sama. Tapi sekadar kalau saya nak kongsi lah, saya adalah berasal daripada keluarga, bukan keluarga orang kaya lah. Saya keluarga yang datang daripada, saya datang daripada keluarga yang sederhana lah orang kata. Ayah saya merupakan orang yang kerja kilang pada waktu pagi hingga petang. Bila malam, ayah saya akan usaha untuk tambah pendapatan dengan meniaga di pasar malam. Jadi pada waktu kecil-kecil memang saya kalau tak ada apa-apa, saya akan ikut ayah saya untuk bantu dia di pasar malam. Jadi kami datang daripada keluarga yang sederhana. Ayah saya berusaha, mak saya pun berusaha untuk orang kata apa, mendapatkan pendapatan untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak. Jadi bila orang kata apa, sejarah hidup saya ni, tak tahu macam mana Allah Ta'ala menggerakkan jiwa saya untuk belajar agama ni sejak daripada kecil lagi. Minat belajar agama. Minat tu datang saya pun tak tahu daripada mana. Kalau sekolah agama tu mesti orang kata dapat nombor 1, nombor 2 lah. Bukan kata nak bagi diri, tapi minat tu ada. Walaupun saya bukan datang daripada keluarga yang ustaz-ustaz belaka. Dalam keluarga besar saya pun saya ingat saya seorang je kot belajar agama ni. Jadi daripada kecil lagi memang ada minat. Jadi bila mana ustazah dan ustaz bagi borang untuk masuk sekolah Izzuddin tu, saya bawa balik, saya isi. Dan setiap waktu pada masa tu, waktu tu umur saya masa tu baru darjah 6 kan. Darjah 6 saya dah mula doa kepada Allah untuk berikan saya masuk ke sekolah agama. So antara borang yang dibagi pada saya dua lah. Satu borang sekolah Izzuddin Shah dan satu lagi borang sekolah Idrisiah di Kuala Kangsar. Jadi saya doa lah. Utamanya lepas solat subuh. Sebelum pergi sekolah tu saya akan solat subuh. Lepas tu saya doa, ya Allah, berikan saya masuk sekolah agama. Saya minat sekolah asrama, sekolah agama. Jadi Allah Ta'ala memberikan saya kelebihan, saya masuk sekolah agama. Bila masuk sekolah agama tu biasalah, mula-mula masuk tu adalah kena ragging sikit-sikit dengan senior kan. Kena bully sikit-sikit dengan senior. Masa tu rasa macam nak keluar lah, tak mau sekolah agama ni. Tapi
Masa tu dah malu lah. Dah malu dengan family. Kau nak balik ni kata, dulu nak sangat masuk sekolah asrama. Sekarang bila dah dapat masuk, nak keluar pula. Jadi saya tahan. Saya sabar. Jadi bila masuk tingkatan 1 sekolah Izzuddin Shah tu, saya bukanlah seorang pelajar yang cemerlang masa tingkatan 1. Saya dapat keputusan pun biasa-biasa je lah. Jadi bila masuk tingkatan 1, tingkatan 2, saya dapat kelas nombor 3. Sebab kelas nombor 1 ni dia semua power-power punya lah, geng-geng yang orang kata apa, scorer-scorer lah. So saya dapat kelas nombor 3. Taklah corok sangat, taklah cemerlang mana. Jadi bila masuk tingkatan 2 tu, kelas nombor 3 tu, ialah kelas nombor 3, tingkatan 2 budak-budak lagi kan. Jadi tak tahu apa itu study, tak tahu apa itu belajar, melainkan esok nak periksa, hari ni baru belajar. Esok nak periksa, hari ni baru baca buku. Entah macam mana. Last minute tu. Last minute. Memang last minute. Masa tu tingkatan 2. Main. Masa tu memang minat main bola. Jadi duk main bola. Memang tak ingat dunia punya lah. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan saya dapat nombor 1 dalam tingkatan kelas nombor 3 tu. Jadi saya dapat nombor 1 dalam kelas tu. Bukan sebab saya pandai pun. Tapi sebab semua yang dalam kelas tu lebih kurang saya je. Saya lebih sikit je. Jadi saya dapatlah nombor 1 dalam kelas tu. Bila dapat nombor 1 dalam kelas, naik pentas lah ambil hadiah. Kan? Nombor 1, walaupun nombor 1 dalam kelas, tapi dalam tingkatan keseluruhan, saya dapat nombor 40. Jadi maksudnya saya punya markah tu tak tinggi mana lah. Jadi naik tingkatan 3. Bila tingkatan 3, saya nombor 40 dalam tingkatan. Jadi bila naik nombor 40 dalam tingkatan, satu kelas 40 orang. Jadi saya masuk kelas nombor 1 untuk tingkatan 3. Tingkatan 2 saya masuk kelas nombor 3. So bila tingkatan 2 saya dapat nombor 1 dalam kelas, dapat nombor 40 dalam tingkatan, so saya layak masuk ke kelas nombor 1 masa tingkatan 3. Masa tu ada PMR. Saya pun tak tahu sekarang ni tak ada dah PMR, dia kita ada PT3 kan. PT3. Ya. Tukarkan Dulu ada PT3. PMR, penilaian menengah rendah. Jadi PMR. Jadi PMR ni dia lambat lagi. Bila masuk aja kelas nombor 1 tu, saya buat perangai macam tu lah. Duk bising dalam kelas waktu prep. Izzuddin ni dia ada prep petang, lepas pada waktu sekolah pukul 3 sampai pukul 4.30 petang ada prep, kelas preparation. Kemudian malam lepas isyak bermula daripada pukul 9 sampai 8.30 pun ada prep. Jadi pada waktu tu saya tengok semua orang yang ada dalam kelas saya semua duk baca buku belaka. Kan? Semua duk baca buku. Saya macam, apa dia orang ni baca buku pula? Bukan nak periksa lagi. Hari pertama masuk sekolah nak baca dah. So saya buat perangai saya. Saya main. Saya pergi kelas nombor 3, saya pergi kelas nombor 4, saya main, saya sembang, lepas tu dia orang pun datang kelas saya buat bising. Sampai satu ketika ada seorang kawan kelas saya nombor 1 tu, dia marah saya. Dia kata, kau ni kalau nak bising pergi keluar. Jadi saya masa tu saya kata macam, saya nak marah dia balik tak boleh lah. Sebab memang saya salah, saya buat bising dalam kelas. Lepas tu saya kata kat kawan-kawan saya yang datang daripada kelas nombor 3, nombor 4, saya kata, hampa pergi masuk kelas luar. Nanti lepas prep kita jumpa. Jadi saya pun tak tahu nak buat apa. Dalam kelas tu semua pakat study belaka. Jadi saya pun terikut. Saya kata tak ada buat apa, baca lah. Kan? Lepas tu saya mula buat jadual. Hari Isnin baca yang mathematics. Hari Selasa baca sains. Hari Rabu saya buat ada jadual yang saya ajar sendiri. ke buat jadual? Saya tengok orang sebelah lah, kawan sebelah saya ingat lagi nama dia Syahrudin nama dia. Saya tengok dia belajar, saya kata, oh you buat jadual saya nak buat jadual macam tu. Saya pun buat jadual. Okey, jadi bila saya buat jadual, saya belajar, dia memberi kesan. Walaupun peperiksaan dalam tingkatan saya dapat nombor 40, saya paling last dalam kelas tu. Yang lain semua power-power belaka ni. Kan? Jadi saya dapatlah nombor 40 dalam tingkatan, tapi saya tahu apa itu study yang kita panggil sebagai study awal. Saya terkesan. Sebab tu saya nak bagi tahu pada adik-adik untuk belajar ni, selain daripada kita memerlukan otak yang baik, kita memerlukan suasana yang baik. Kita memerlukan kawan yang baik. Saya datang daripada keluarga yang biasa-biasa. Tingkatan 1 saya mungkin silap memilih environment belajar, maka saya tak begitu orang kata apa, tak begitu dapat keputusan yang baik. Tapi bila tingkatan 3, suasana tu akhirnya mengubah fikiran saya, mengubah orang kata apa, cara saya belajar, dan
Alhamdulillah saya nampak kesan. Iaitu kita mula belajar ataupun mula membaca daripada awal. Bukan esok nak exam hari ni baru baca, ataupun minggu depan nak exam hari ni baru nak baca. Kalau boleh baca daripada awal. Kerana manusia ni dia ada kelemahan. Manusia, kita kena kenal dulu strength kita dan weakness. Kita kena buat SWOT analysis kan. Kita kena buat SWOT analysis, kena tahu apa itu strength dan apa itu weakness. Apa itu kekuatan dan apa itu kelemahan. Ada orang baca sekali dia ingat. Ada orang kena baca berkali-kali. Saya punya style, saya baca berkali-kali. Saya punya style, saya baca berkali-kali. Saya ulang-ulang buat latihan, saya hafal apa semua. Dan bila PMR, Alhamdulillah, Allah Ta'ala takdirkan saya dapatlah 8A 1B. Kan? 8A 1B itu bagi saya adalah satu keputusan yang orang kata apa? Yang saya tak jangka lah. Bila dapat keputusan 8A 1B itu, memang melompat lah. Walaupun sebenarnya target 9A, saya dapat 8A. Saya tak target 9A sebenarnya. Tapi kelas tu, cikgu target semua dapat 9A. Tapi saya dapat 8A 1B, saya pun dah seronok. Dapat tawaran pergi ke SMAP Kajang. Saya minta SMAP Kajang. Dapat. SMAP Kajang ni Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang. Jadi, bila buat preparation nak pergi di Kajang tu, kebetulan seminggu sebelum masuk sekolah, saya telefon sekolah tu, pengurusan sekolah. Saya tanya buku-buku untuk subjek sanawi. Buku-buku yang kalau di Perak ni, sekolah agama dia ada belajar buku putih yang bahasa Arab tu. Dia ada dua kurikulum. Satu kurikulum yang kementerian buat, satu lagi kurikulum untuk sekolah menengah Al-Azhar, kita panggil sanawi lah. Hari ni mungkin tak ada kot, mungkin subjek yang kita panggil kurikulum dini tu kot. Itu termasuk lah. Jadi saya call sekolah tu, dia kata, minta maaf encik, kat sini kita tak ada subjek sanawi ni. Jadi bila tak ada subjek sanawi, saya buat keputusan, saya kata saya tak nak masuk sekolah tu. Saya nak kekal di sekolah Izzuddin Shah, kerana sekolah Izzuddin Shah ni ada sanawi. Sebab apa? Sebab saya sebut tadi, daripada kecil memang saya minat belajar agama. Daripada kecil memang saya nak jadi orang yang faham agama. Saya macam ada sifat, orang kata apa, cemburu kepada ustaz-ustaz di sekolah Izzuddin Shah ni yang boleh baca kitab Arab tanpa baris dan boleh ajar. Saya kata saya nak jadi macam ustaz saya. Saya nak baca buku Arab. Saya nak bariskan perkataan saya sendiri. Saya nak faham apa yang Arab tulis. Jadi saya tak pergi ke sekolah SMAP Kajang. Saya kekal di sekolah Izzuddin Shah sampai tingkatan 4 dan tingkatan 5. Dan Alhamdulillah, saya meneruskan cara belajar dan okeylah dapat keputusan yang bagi saya, walaupun keputusan tu sekolah lain mungkin lebih baik, tetapi untuk saya dapat keputusan yang saya seronok lah. Itulah lebih kurang kisah hidup saya ambil SPM. Ambil SPM. Alhamdulillah, tu panjang lebar lah. Ini antara pada pandangan peribadi saya, antara cerita secara langsung lah yang jarang Dr. Rozaimi share di tempat lain, hanya dalam program-program tertentu ataupun pada kenalan rapat lah. Tapi Alhamdulillah hari ini pendengar ataupun penonton di FB page Al-Qayyim Perak ni dapat dengar, dapat lihat, dapat tahu sendiri macam mana proses Dr. Rozaimi untuk jadi antara pelajar terbaik di di Izzuddin Shah. Jadi mungkin ada di kalangan penonton juga warga Izzuddin, jadi boleh komen ataupun boleh bertanya soalan, ataupun siapa sajalah mungkin ada apa-apa mungkin kerusingan ataupun persoalan berkaitan dengan cara nak skor, bagaimana cara nak dapatkan result yang bagus dalam SPM, jadi boleh komen di ruang FB Live Al-Qayyim Perak. Seterusnya Doktor, sikit sebanyaklah apa yang bila kita cerita tentang kejayaan, bila kita cerita tentang pelajar cemerlang dan sebagainya ni, apa galakan yang ada dalam Islam untuk kita ambil ataupun sebagai seorang pelajar, sebagai seorang penuntut ilmu, apa galakan yang ada berpandukan daripada Al-Quran dan hadis? Silakan Doktor. Okey, pertama sekali saya nak sebut, apabila kita menjadi penuntut ilmu, selagi mana ilmu tu bermanfaat, Islam menggalakkan untuk kita belajar. Ilmu ni ada ilmu yang dikira sebagai ilmu fardu ain. Yang ni wajib semua orang tahu. Macam mana cara nak salat, macam mana cara nak ambil wudu. Yang ni semua orang kena tahu. Wajib tahu untuk menjadikan ibadat dia sah.
Ada ilmu yang kita panggil sebagai ilmu fardu kifayah. Apa itu ilmu fardu kifayah? Ilmu yang bermanfaat untuk umat. Kita adalah wakil umat. Dan saya boleh katakan, dalam dunia ni, Islamlah agama yang sangat-sangat banyak menyebut tentang kepentingan berilmu. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala membezakan golongan yang berilmu dengan golongan yang tidak berilmu. Ya, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam ayat, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Adakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Al-Imamul Ghazali rahimahullah, dia menyebutkan di dalam kitab dia bahawasanya kalaulah manusia ni memerlukan makanan fizikal untuk badan dia, ilmu adalah makanan yang sangat bernilai untuk akal. Jadi nak kuatkan fizikal kena makan. Nak kuatkan akal juga kena berikan makanan kepada akal. Jadi ilmu adalah sesuatu yang sangat dituntut di dalam agama. Bahkan Nabi SAW menggalakkan kita untuk menuntut ilmu. Yang mana di dalam hadis Nabi SAW memberikan galakan kepada orang-orang yang menuntut ilmu, yang mana kata Nabi SAW, kelebihan orang yang berilmu berbanding dengan orang yang beribadah tanpa ilmu seperti bezanya bulan purnama pada malam, seperti mana bulan pada malam bulan purnama berbanding bintang-bintang. Jadi maksudnya di dalam Islam ni, ilmu ni sangat-sangat dituntut, bukan hanya ilmu yang berkaitan dengan ilmu agama, bahkan semua ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jadi sebab itu kita tengok dalam sejarah Islam, ya, bukan hanya ilmu agama saja yang dibincang oleh para ulama. Semalam kita ada forum kan, semalam kita ada wacana, yang mana dalam wacana tu Datuk Dr. Musa yang merupakan pakar perubatan dan juga Dr. Zakrul juga yang merupakan pakar perubatan, mereka menyebutkan tentang teori-teori perubatan yang telah disebutkan oleh sarjana-sarjana Islam di zaman awal sebelum daripada Barat bincang tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan perubatan dan teknologi. Ulama-ulama Islam telah pun mengkajinya dan menyebutkannya di dalam rujukan-rujukan mereka. Bahkan kalau kita tengok di dalam ayat Al-Quran dan di dalam hadis Nabi SAW, terlalu banyak dalil-dalil yang menyuruh kita untuk berfikir, yang menyuruh kita untuk menggunakan deria yang menjadi ruang ataupun yang menjadi alat untuk kita belajar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun." Yang bermaksud, Allah mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan kamu tak tahu apa-apa. Kemudian dia menjadikan kepada kamu pendengaran, dia menjadikan pada kamu ni ada penglihatan dan jiwa untuk memahami. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Kalau kita tengok bila Allah Ta'ala sebut tentang mata, Allah Ta'ala sebut tentang telinga, Allah Ta'ala sebut tentang jiwa, ni adalah sumber ilmu yang datang kepada manusia. Mata datang melalui, mata ni digunakan untuk ilmu yang bersifat empirical. Mungkin adik-adik dia tak pernah dengar, mungkin ada yang dengar, tapi kadang-kadang kita tak pernah dengar perkataan empirical. Apa maksud empirical? Empirical ni ilmu saintifik, benda yang kita perlu perhati, benda yang kita perlu tengok dan pantau. Contohnya macam eksperimen perlu mata untuk melihat perjalanan alam. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang bagaimana bulan itu diperjalankan, matahari itu bagaimana dia berjalan, dia bergerak di tempat dia, daripada tempat dia. Wasyamsu tajri limustaqarril laha, matahari itu bergerak pada tempat yang ditentukan padanya. Ini semua ayat-ayat yang memberikan isyarat kepada umat Islam untuk berfikir. Jadi malang jugalah bagi orang Islam apabila yang sepatutnya kita kena berfikir, kita kena mengkaji, tapi kita tak berpada dengan benda tu, kita pergi cari tulisan dalam tomato, tulisan dalam daging. Bukan tak cukup. Bagi saya macam, ya, Allah Ta'ala berkuasa untuk jadikan tulisan-tulisan tu muncul dalam daging, tapi itu semata-mata tak cukup.
itu semata-mata tidak memadai. Kita perlu mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang menyebut tentang isyarat-isyarat mukjizat ilmu. Sebab tu benda ni penting kerana kita nak menambahkan iman satu, yang kedua nak membuktikan Islam itu agama yang benar satu. Contoh saya bagi ya. Hadis Nabi SAW berkenaan dengan lalat yang dicelup, yang diperintahkan oleh Nabi untuk dicelup dalam air. Benda ni telah dikritik oleh golongan Mu'tazilah di zaman awal. Golongan Mu'tazilah kata tak logik, ahli sunnah ni pengotor. Tak mungkin Nabi SAW suruh celup benda kotor. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Ibn Qutaibah defend hadis ini dalam kitab dia Ta'wil Mukhtalifil Hadis. Tetapi ya, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, orang Islam kena kaji benda ni. Dan kita yakin benda ni adalah benda yang benar. Nabi SAW tidak sebut melainkan ia adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena kajilah apa yang ada dalam badan lalat bila dibenamkan, supaya kita dapat membuktikan kepada dunia apa yang disebutkan oleh dalil yang sahih, apa yang disebutkan oleh nas, selari dengan apa yang difikirkan oleh ataupun yang apa yang dibuktikan oleh sains moden hari ini. Kita tengok contohnya macam wabak COVID ni berlaku kan. Baru kita tahu rupanya dalam hadis Nabi SAW memang ada hadis Nabi tak bagi masuk tempat yang terkena wabak. Idza waqa'a bi ardin fala taqdimu 'alayha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Hadis riwayat Al-Bukhari atau kama qal, yang bermaksud bila kamu mendengar taun berlaku di satu tempat, kamu jangan masuk tempat tu. Dan apabila taun berada di tempat kamu dan kamu berada di situ, kamu jangan keluar daripada tempat tu. Hadis ni bagi tahu kat kita tentang pentingnya kita melakukan kuarantin di tempat yang terkena wabak. Jadi ini membuktikan bahawasanya Nabi SAW ialah Nabi yang diutuskan oleh Allah dengan wahyu yang benar, kerana apa yang disebutkan oleh Nabi ni, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, dibuktikan oleh penemuan ataupun apa yang disuruh oleh sains, ahli-ahli sains pada ketika ini, yang mana mereka menggalakkan physical distancing. Dulu kata social distancing, so dia kata physical distancing. Ini juga yang dilakukan oleh Amr bin Al-As ketika mana golongan tentera Islam yang berada di Syam yang dilanda oleh taun Amawas pada waktu tu, dia arahkan supaya sahabat-sahabat dan mereka-mereka yang ada di situ untuk mengasingkan diri ke bukit-bukit supaya tak bercampur dengan orang. Supaya tak bercampur dengan orang dengan alasan supaya mereka ini tidak menjangkiti orang yang sihat dan supaya kawasan itu kekal sebagai kawasan yang bukan kawasan wabak lagi. Maksudnya tempat tu diasingkan, pergi ke bukit-bukit. Pergi tempat tak ada orang, asingkan diri di sana. Jadi ini semua adalah bukti-bukti bahawasanya Islam tidak memusuhi saintifik, ilmu saintifik. Islam tidak memusuhi bukti-bukti. Islam tidak memusuhi akal fikiran, tetapi Islam memandunya supaya manusia apabila dapat ilmu, dapat pembuktian saintifik, mereka tambah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik Doktor, alhamdulillah. Baik, kupasan kaitan dengan kejayaan ataupun proses menuntut ilmu tu satu perkara yang wajib ke atas Muslim. Apatah lagi kita nak beramal dengan agama ni mesti berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Seterusnya Doktor, saya baru terbaca satu soalan. Alhamdulillah dah masuk beberapa soalan di page Pertubuhan Kebajikan Al-Qawi Malaysia di Perak. Yang pertama daripada Ahmad Nur Syafi'i. Soalannya berbunyi, Assalamualaikum Doktor dan panel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syafi'i dari SBPI Selandar, Melaka. Saya ada minat dalam bidang STEM. STEM stand for apa? Science, Teknologi, lupa dah. STEM ni macam bidang lah kan, dan juga bidang agama. Mungkin Doktor ada cadangan kepada saya tentang ke mana patut saya salurkan minat saya. Saya juga ingin meminta nasihat kerana saya bakal menduduki SPM pada tahun 2021. Jadi Doktor boleh soalan daripada Ahmad Nur Syafiq ini berkaitan dengan dia minat dalam bidang STEM, Sains, Teknologi, English dan juga Matematik. Dalam semua dia minat bidang agama. Jadi ke mana yang dia patut buat
perkiraan yang betul lah. Okey doktor, silakan. Okey, begini. Saya berada dalam masa tingkatan 3. Saya dapat 8A 1B. Jadi bila masuk ke sekolah Izzuddin, saya sebut tadi kan, saya tak pergi sekolah Smart Kajang tu sebab tak ada bidang agama di situ, senawi di situ. Dia hanya ada yang SPM je lah. So saya tak jadi pergi, saya kekal berada di Izzuddin Shah sebab masa tu memang saya punya, orang kata apa, saya punya target, saya nak pergi ke Timur Tengah. Saya nak pergi ke negara Arab untuk belajar agama. Sehingga kan apabila isi borang UPU tu saya isi. Sebab mak saya suruh saya isi, jadi saya taat kepada ibu, saya isi. Lepas tu saya dapat tawaran masuk ke Universiti Malaya, bidang syariah, kena daftar diri di Nilampuri, saya tak pergi. Masa tu mak saya macam kata, kenapa kamu tak pergi? Saya kata, mak, saya memang daripada awal saya nak pergi ke negara Arab untuk belajar. Saya nak belajar agama, saya nak boleh baca kitab Arab. Jadi saya tak masuklah ke Universiti Malaya. Jadi pada waktu tu saya usaha untuk dapatkan beasiswa Kerajaan Negeri Perak. Lepas tu saya usaha untuk dapatkan tiket daripada Baitul Mal Negeri Perak, dan saya berucap banyak terima kasih kepada pengurusan zakat Perak kerana telah banyak membantu saya untuk membeli tiket kapal terbang dan sebagainya. Sebab saya bagi tahu, saya bukan datang daripada keluarga yang senang. Keluarga sederhana aja. Kapal terbang waktu tu lah pertama kali saya naik pergi ke Jordan. Sebelum tu tak pernah naik pun kapal terbang. Jadi nak kata ini pengalaman saya. Jadi minat saya memang dalam bidang agama. Walaupun pada waktu tu ada kawan-kawan kata masuklah bidang sains, boleh jadi doktor, boleh jadi engineer. Tapi saya kata saya nak masuk bidang agama. Kenapa? Kerana saya minat bidang ni. Sampai kan ada di kalangan orang-orang yang cakap pada masa tu, dia kata, kamu ni belajar bidang agama nanti dah besar nak kerja apa? Saya kata, saya tak terfikir pula pasal kerja. Tak apalah kalau orang kata apa, tak ada kerja sangat balik daripada Jordan tu. Sebetulan saya dapat tawaran pergi Jordan. Ada kawan belajar di sana, dia kata dia nak tolong usaha untuk daftarkan saya. Jadi dia kata boleh masuk. Lepas tu ada orang kata, pergi belajar jauh-jauh ni nanti balik nak kerja apa? Saya kata kalau dah tak ada kerja sangat, tak apalah. Saya mengajar sekolah kafar pun okey. Dapat mengajar agama kat masyarakat pun okey. Tapi alhamdulillah, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, rezeki ni Allah Ta'ala urus. Kita kena aim, kita kena target dalam hidup kita ni. Bila kita masuk apa-apa bidang, kita kena menjadi yang terbaik dalam bidang tersebut. Jadi kalau nak buat pertimbangan, nak belajar STEM ke nak belajar agama, pertama, kalau kita boleh buat keputusan mana satu yang kita boleh pergi menjadi orang yang antara yang terbaik dalam bidang tu, kita ambil yang tu. Tapi kalau kata sama je, kita istikharah lah. Kerana Allah Ta'ala buat pilihan untuk kita itu yang lebih baik. Selagi mana kita tak dapat keputusan, kita buat istikharah. Banyak kali pun tak buat istikharah. Sehingga kita dapat jawapan. Sama ada Allah Ta'ala bagi mimpi ataupun Allah Ta'ala bagi kekuatan jiwa. Contohnya macam saya lah. Ketika mana saya dapat tawaran pergi ke UM dan juga pergi ke Jordan, saya istikharah. Akhirnya saya dapat, saya kuat untuk pergi ke Jordan dan saya balik, alhamdulillah, ada bawa degree, ada bawa ilmu sedikit untuk diberikan kepada masyarakat. Satu pengalaman hidup saya yang mana ketika mana saya kerja di Majlis Agama Islam Perak. Dulu saya pegawai zakat. Masa tu tak kenal lagi dengan Ustaz Zofran kan. Saya balik daripada Jordan pada tahun 2006. Habis degree saya pada masa tu bidang syariah. Saya memang masa tu orang yang betul-betul minat dalam bidang syariah. Saya minat ilmu-ilmu yang berkaitan dengan perbandingan mazhab. Saya mengajar di masjid pun cerita pasal 4 mazhab. Lepas tu saya bagi tahu dalil-dalil bagi setiap mazhab. Baik, bila saya balik, masa tu saya dapat kerja di Baitul Mal, dapat jadi pegawai zakat. Jadi di daerah Seri Iskandar. Ya, di daerah Seri Iskandar, bagi siapa yang ingat lah. Tapi saya rasa kerja tu saya tak berapa. Kerja tu bagus, bos sangat baik, bos sangat percaya pada saya, bos layan saya bagus. Saya ingat lagi kawan-kawan saya masih sampai sekarang menjadi sahabat-sahabat saya di Majlis Agama Islam Perak. Tapi saya rasa macam kerja tu tak sesuai dengan nature saya. Yang mana saya tak sesuai jadi pentadbir. Saya suka kerja saya baca buku, baca tesis, menulis. Jadi saya lebih sesuai jadi pensyarah lah. Jadi bila saya kerja di situ, saya rasa saya tak happy. Sebab saya nak sambung master, saya nak sambung PhD. Tapi saya tak ada duit. Lepas tu nature kerja di pejabat agama pula tak mengizinkan saya untuk sambung belajar dengan selesa.
Ni saya doa lagi. Saya doa pada Allah, saya doa supaya saya dapat tawaran untuk beasiswa. Kan? Jadi Allah Ta'ala lorongkan saya untuk masuk ke UPSI. Masa tu ada satu tawaran. Ini saya cerita ni untuk adik-adik ambil lah sikit. Kalau ada manfaat, boleh ambil lah. Kalau tak ada manfaat, just dengar je lah. Kan? Siapa suruh jemput saya pagi ni kan? Jadi, bila saya tengok ada satu iklan. Iklan tu, dia nak cari pensyarah untuk politeknik dan college community. Jadi saya rasa, ini bagus ni. Sebab saya meminat jadi pengajar. Jadi saya pun isi borang tu. Saya isi borang tu, dapat untuk pergi temuduga. Temuduganya di mana? Temuduganya di UPSI. Tapi bukan untuk jadi staf UPSI. Untuk jadi pensyarah politeknik dan juga pensyarah college community. Jadi, bila saya pergi ke UPSI, dia panel tu adalah pensyarah UPSI, dia minta saya mengajar. Buat mock teaching lah. Macam mengajar olok-olok macam tengah mengajar anak murid. Saya biasa kuliah. Masa kerja dekat Majlis Agama Islam tu memang saya pegawai yang buat promosi pasal zakat. So, masa belajar pun, masa buat degree di Jordan pun saya biasa buat kelas tuition ni. Saya selalu buat kelas tuition pada kawan-kawan saya, baca, saya uraikan kepada mereka. Saya minat mengajar ni. Jadi, bila orang kata apa, dia suruh saya mengajar, saya mengajar lah. Saya mengajar. Saya sebut mazhab tu, mazhab ni. Tiba-tiba dah keluar keputusan temuduga tu dapat masuk UPSI. Dapatlah orang kata jadi calon pensyarah politeknik dan college community. Tapi syarat dia kena buat diploma pendidikan dulu. Kerana saya tak ada diploma pendidikan, nak jadi pensyarah politeknik dan juga pensyarah college community ni kena ada diploma pendidikan. Jadi kat mana kena buat diploma pendidikan ni? Dekat UPSI. Jadi saya pun masuk UPSI lah. Saya masuklah UPSI. Berhentilah kerja dekat Majlis Agama Islam tu, saya berhenti kerja, saya masuk UPSI. Jadi bila saya masuk UPSI, adik-adik, gaji saya masa dekat Majlis Agama Islam tu 2,500, bujang 2,500, pakai kereta kancil, duduk kat rumah mak di Ipoh, kerja kat Seri Iskandar. Kan, saya rasa macam gaji tu mencukupi. Boleh bagi mak saya lagi sedikit sumbangan bulanan sebagai dengan mak ayah saya sebagai tanda terima kasih saya pada dia orang. Daripada 2,500 saya masuk ke UPSI, saya ingat ada gaji banyak sikit, tapi masa tu Kementerian Pengajian Tinggi bagi allowance 800 tak silap. Masa tu dah bertunang dah, nak kahwin dah tu. Pening juga kepala saya. Tapi saya kata tak apa. Ni pengorbanan saya untuk dapatkan ilmu. Tak apa. Saya terima RM800. 9 bulan, no problem. Kan? Jadi masa tu pening jugalah, tapi nak kahwin dah masa tu. Setahun lagi nak kahwin sebab dah bertunang dah masa tu. Tapi saya kata tak apa. Tawakal, kita buat pengorbanan ilmu, jalan. Tawakal ala Allah. Ini pengorbanan saya untuk dapatkan ilmu. Sebab saya nak sambung diploma pendidikan. Tak macam mana, saya terjumpa dengan Ketua Jabatan Pengajian Islam di Jabatan Pengajian Islam UPSI ni. Saya jumpa sebab saya jadi student Jabatan Pengajian Islam lah. Saya nak buat diploma pendidikan kan. Oleh kerana saya bidang agama, ada berapa orang lagi kawan-kawan saya bidang agama. So masuk daftar sebagai pelajar. Jumpa dengan Ketua Jabatan Pengajian Islam masa tu Prof Madia Dr. Misnan Jemali. So bila sembang-sembang dengan dia, dia tengok CJ saya, dia pun berkenan dengan saya. Dia kata, you tak payah jadi cikgu lah. You kalau buat diploma pendidikan, you jadi cikgu. Tak payah jadi cikgu. You punya sijil ni, saya minat, saya nak ambil awak jadi staff, jadi tutor dekat UPSI, kita hantar pergi belajar master, kita hantar pergi belajar PhD, balik jadi pensyarah kat sini. Nah, jadi saya macam, dalam, kan saya sebut tadi, waktu saya belajar di waktu saya bekerja di Majlis Agama, saya sentiasa doa, ya Allah tolonglah saya untuk dapatkan beasiswa, saya nak pergi sambung master, saya nak pergi sambung PhD, kan. Jadi tiba-tiba tawaran tu datang dalam keadaan saya tak jangka dan saya tak sangka. Saya kata, tiba-tiba pula ustaz ni boleh nak bantu saya. Saya bukan saudara dia, dia pun baru jumpa saya. Tapi dia kata, saya pun tak tahu kenapa saya nak kat awak, saya berkenan dengan awak. Dia kata, saya tak tahu kenapa. Tapi dia kata, tak apalah. Awak tak payahlah buat diploma ni. Masuk ke UPSI, jadi staff kat sini, kita hantar pergi sambung master, sambung PhD. Saya pun tanya dia, betul ke ni ustaz? Kan? Dia kata betul. Dia pun uruskan temuduga, saya masuk temuduga. Masuk temuduga UPSI. Dalam temuduga tu saya ingat lagi Datuk Dr. Zakaria Kasar masa tu. Dia profesor, menjadi timbalan Naik Chancellor Academy.
Dia tanya saya dalam temuduga tu, minta suruh saya cerita pengalaman apa. Saya biasa berceramah. Jadi bab ceramah ni insya-Allah saya boleh lah, saya pun goreng lah dalam temuduga tu. Tiba-tiba dapat. Bila dapat saya berhentilah. Saya berhenti diploma. Senior-senior di UPSI yang masa minggu orientasi duk bully saya. Saya masuk dalam kelas, saya jadi tutor dia orang. Kali ni dia orang pun terkejut. Macam mana pelajar baru ni boleh jadi boleh jadi tutor pula kan? Jadi saya pun mengajar dia orang jadi tutor. UPSI bagi 6 bulan, sambung master, sambung PhD. Bila saya masuk ke UPSI sebagai staff, saya lapor diri aja, jumpa balik dengan ketua jabatan pada masa tu, Ustaz Misnan ni. Dia bagi tahu kat saya, Rozaimi, you kena tukar bidang. You tak boleh masuk bidang syariah. Saya tahu you punya degree syariah, saya tahu. Tapi dekat UPSI ni, dekat jabatan ni, kita dah ramai dah pensyarah syariah. Kita ada Ustaz Anha, kita ada Ustaz Akramin, kita ada Dr. Zanariah, kita ada siapa lagi bidang syariah di jabatan ni, dia kata ramai. So kalau you nak jadi pensyarah di sini, you kena tukar bidang. Masa tu blank tau. Masa tu saya tak tahu bidang apa, sebab masa tu saya memang obses dengan ilmu syariah ni. Obses dengan ilmu yang berkaitan dengan muamalat ni. Saya nak buat master muamalat masa tu. Jadi bila saya balik tu, saya macam tak happy lah. Saya kata macam, kenapa benda ni berlaku pada saya. Lepas tu saya balik, saya istikharah. Ni saya kata kekuatan istikharah. Bila istikharah, saya minta kepada Allah, ya Allah, tolonglah berikan saya satu bidang yang saya boleh buat dan saya boleh menyumbang untuk umat. Jadi bila sambil-sambil istikharah tu, saya buka YouTube, saya dengar kuliah Dr. Mazhar. Masa tu Dr. Mazhar tak kenal saya lagi, tapi saya kenal dia, saya minat dengan ceramah-ceramah dia. Saya dengar dia cerita pasal ilmu hadis, saya dengar dia uraikan tentang Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab dia Mizan I'tidal, Ibnu Hajar dalam kitab dia Fathul Bari. Saya kata kitab-kitab hadis ni saya jarang dengar, sebab saya bidang syariah kan. Saya jarang lah dengar nama tokoh-tokoh hadis ni. Jadi bila saya dengar dia ceramah, saya kata, best juga bidang hadis ni. Lepas tu saya terus bagi tahu kat ketua jabatan, saya kata, Ustaz, saya nak buat bidang hadis. Dia masa mula dengar tu dia macam, bidang hadis? Betul ke ni? Dia kata. Saya kata, insya-Allah saya nak buat bidang hadis. Lepas tu dia kata macam, kalau dah berani tak apa, sebab jarang orang nak belajar hadis ni zaman tu. Masa tu tahun 2008. Jadi saya kata, insya-Allah saya cuba. Istikharah, cuba, dan saya letakkan dalam jiwa saya belajar hadis. Saya harapkan diri saya menjadi orang yang memperkenalkan dan mendekatkan ilmu hadis pada masyarakat. So saya belajar, saya buat master, saya belajar, saya melazimi syekh hadis di UIA tu yang nama dia Profesor Dr. Muhammad Abu Lais. Saya melazimi kuliah dia di masjid, dalam kelas, saya rapat dengan dia, saya belajar ilmu dengan dia. Lepas tu bila habis master, saya rasa tak cukup lagi ilmu asas hadis, saya rasa foundation saya hadis saya tak cukup. Saya pergi buat PhD di Jordan, kerana saya rasa Saudi lambat, sebab orang kata apa, nak dapat keputusan boleh masuk tu lambat. Saya tak ada masa, saya hanya diberi masa setahun untuk sambung PhD, untuk sambung semula. Nak pergi ke Syria, masa tu Syria sedang bergolak, nak pergi Mesir pun saya tak ada, orang kata apa, tak ada kawan-kawan yang boleh bantu saya untuk ke Mesir. Saya kata Jordan lah, tapi saya pergi universiti yang lain. So UPSI luluskan, saya pergi ke Jordan, saya belajar lagi, walaupun pada masa tu ada jugalah rasa macam, kenapalah aku pilih Jordan ni, susah nak belajar kat Jordan ni, sibuk, banyak kerja. Tapi saya tempuh, Alhamdulillah, sedikit sumbangan saya, orang tahulah apa itu ilmu hadis. Saya dapatlah juga promote ilmu hadis kepada masyarakat. Alhamdulillah, buku-buku saya yang berkaitan dengan hadis orang baca. Jadi saya nak bagi tahu pada adik yang bertanya ni, sama ada STEM ataupun ilmu agama, pertama, kalau tak ada keputusan, rasa sama-sama tu sama dalam jiwa, istikharah, kerana tidak rugi orang yang meminta Allah Azza wa Jalla untuk pilih untuk dia. Itu satu. Ya. Kemudian yang kedua, pastikan di antara dua-dua ni, yang mana satu yang boleh menjadikan kita ni orang yang dirujuk dalam bidang. Maksudnya, kita kalau boleh aim, kita kalau boleh target, kita kalau boleh letakkan satu matlamat, aku masuk bidang ni, at least ada orang yang akan dapat manfaat daripada
daripada diriku bila aku masuk dalam bidang. Walaupun saya bukan pakar, walaupun orang duk tuduh saya mengaku saya pakar, saya bukan pakar dalam bidang hadis. Saya penuntut ilmu hadis. Saya bercerita tentang ilmu hadis, saya ambil manfaat daripada karya-karya ulama hadis. Jadi saya cuba memperkenalkan ilmu hadis pada masyarakat. Alhamdulillah, orang sekarang ni dah ada kesedaran untuk mendalami ilmu hadis dan ada kesedaran minat kepada ilmu hadis, nak dengar tentang hadis dan juga nak semak kesahihan hadis. Cuma kadang-kadang saya tak menang tangan lah. Saya yang tak menang tangan nak cerita pasal status hadis ni sebab sibuk. Tak macam dulu lah. Dulu banyak masa untuk menulis kan dalam Facebook. Sekarang ni nak baca thesis lagi, nak menyelia pelajar, nak tulis jurnal. Jadi banyak kerja. Cuma Alhamdulillah beberapa kawan-kawan kita dah bangunkan apps hadis, semak hadis. Jadi kalau siapa-siapa nak download boleh download dan kita update setiap masa. Ini merupakan salah satu daripada usaha saya dan kawan-kawan untuk memartabatkan ilmu hadis di dalam negara kita. Wallahu a'lam. Terima kasih Dr. Alhamdulillah, satu kupasan yang panjang lebar berkaitan dengan minat. Cuma mungkin boleh saya rumuskan pada persoalan adik yang bertanya tadi, Ahmad Nur Syafi'i tadi. Jadi pelajar kena melihat kepada benda yang betul-betul dia minat dan dia boleh fokus pada bidang tersebut. Dan selain benda tu, pelajar juga kena melihat SPM ni adalah satu jambatan ke peringkat yang lebih tinggi ataupun universiti. Jadi SPM to universiti. Jadi pelajar ataupun adik-adik calon-calon SPM ni jangan melihat SPM tu satu benda yang pelik, luar biasa, konspirasi ke. Ia adalah realiti dan adik-adik perlu fokus bukan sekadar SPM tapi melihat selepas SPM itu sendiri, iaitu di peringkat nak sambung PhD, nak sambung master dan sebagainya. Mungkin doktor boleh ulas sikit bila sebut tentang istikharah ni, apakah caranya ataupun istilah yang kita guna kaifiat lah, kena ada amalan khas ke ataupun petunjuk khas ke daripada Allah SWT. Macam mana nak guide kita melalui amalan yang betul lah solat istikharah ni. Silakan Doktor. Solat istikharah disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Dia solat sunat 2 rakaat, solat sunat istikharah, bacalah apa saja surah yang ada, kemudian doa tu Nabi ajar. Seperti mana di dalam hadis Nabi SAW ajar kita tentang doa istikharah, yang mana doa yang masyhur itulah dalam kuliah-kuliah saya selalu baca, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim innaka ta'lam wa la a'lam innaka taqdir wa la aqdir wa anta innaka ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fi wa in kunta ta'lam anna hadzal amr syarrul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu waqdir li khair haitsu kan summa ardini bih. Lepas tu kita sebut hajat kita, apa yang kita nak minta Allah Ta'ala pilihkan untuk kita. Apa makna ayat ni? Makna ayat ni ataupun makna doa ni sangat-sangat menarik. Nabi SAW ajar kita baca doa ni, Ya Allah, aku minta engkau pilihkan untuk aku dengan ilmu yang ada padamu, dengan pengetahuanmu ya Allah, dengan ilmumu ya Allah, tolong pilih untuk aku. Wa astaqdiruka biqudrati, aku minta kemampuan untuk aku pilih dengan kudrat yang ada padamu ya Allah. Dan wa astakhiruka wa as'aluka min fadlikal azim, aku minta pada kamu ya Allah daripada kelebihan kamu yang agung. Kemudian kita doa, ya Allah, engkau tahu, jika engkau tahu benda ni baik untuk aku, faqdirhu li, baik untuk aku, untuk agamaku, untuk duniaku dan untuk kesudahan pengakhiranku, maka takdirkanlah aku untuk dia. Mudahkan aku. Tahu doa Nabi? Pertama, takdirkan aku untuk dia, mudahkan aku, kemudian berkati aku. Ni doa yang sangat, ni doa Nabi. Doa Nabi komprehensif. Bukan hanya takdirkan aku untuk dia. Kerana kalau Allah Ta'ala takdirkan untuk kita, mungkin susah nak dapat, kita penat. Mungkin Allah Ta'ala takdirkan untuk kita tapi tak ada keberkatan. Nabi tak. Nabi doa,
takdirkan aku untuk benda ni, kalau itu terbaik untuk aku, takdirkan aku, mudahkan untuk aku dapat, dan berkati aku padanya. Jadikan aku ni orang yang dapat berkat dalam benda ni. Ya Allah, jika Engkau tahu benda ni buruk untuk aku, sama ada untuk dunia aku, untuk agama aku, untuk kehidupanku, dan untuk kesudahan pengakhiranku, maka palingkan aku daripada dia. Fasrifni anhu wasrifhu anni. Palingkan aku, fasrifhu anni wasrifni anhu. Palingkan dia daripada aku dan palingkan aku daripada dia. Ini pun doa yang sangat komprehensif. Sebab kalau kita minta Allah Ta'ala palingkan dia daripada kita, kita tak paling kat dia, kita duk teringat kat dia lagi, serabut juga kita. Jadi kita minta pada Allah, palingkan dia daripada aku, palingkan aku daripada dia, supaya sama-sama tak orang kata apa, tak terikat dengan masalah lain. Kemudian takdirkan aku kebaikan di mana saja dia kebaikan tu berada, dan redha aku dengan kebaikan tersebut. Lepas tu kita bagi tahu, kita doalah pada Allah apa yang kita nak doa. Jadi ini di antara cara istikharah. Cubalah, moga-moga dengan doa istikharah ini, Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Allah Taala akan pilih yang terbaik. Tapi cumanya istikharah ni bukanlah satu, orang kata apa, satu benda yang buat sekali je terus dapat. Kita kena, mungkin dalam satu keadaan buat sekali Allah Ta'ala bagi dah, dan mungkin kita kena buat berkali-kali, dan itu tidak menjadi masalah untuk buat berkali-kali, ya, kerana istikharah merupakan doa. Jadi bila kita nak minta Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita untuk buat pemilihan, mungkin dengan 2-3 kali, mungkin dengan 5 kali, selagi mana tidak dapat keputusan, kerana ia merupakan doa. Dan tanda-tanda istikharah ni boleh kita dapat sama ada dengan mimpi, sama ada dengan kekuatan jiwa, dengan melihat yang mana lebih, orang kata apa, lebih kuat pada jiwa kita. Tiba-tiba kita nampak yang ni lebih bermanfaat daripada yang satu lagi. Itu merupakan salah satu daripada petanda. Wallahu a'lam. Ya. Cuma doa tu tadi, Ustaz Zafran, saya lupa. Doa tu tadi, ulama berbeza pendapat, ya. Sebahagian ulama kata baca sebelum beri salam, manakala sebahagian ulama baca selepas memberi salam. Tapi selepas memberi salam tu adalah pandangan majoriti ulama. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jadi tips yang cukup baguslah, panduan daripada Nabi SAW kepada adik-adik yang khususnya belajar bidang agama dalam sesama belajar bidang sains. Sebagaimana saya lah, saya pun dulu di sekolah, di Sekolah Menengah Panglima Bukit Gantang, Parit Bunta, diberi peluang sebenarnya masuk ke kelas Arab Sains. Dalam sesama ada Arab Account, tapi disebabkan sekolah dah tetapkan aliran mesti Arab Sains, jadi tak dapatlah masuk Arab Account, walaupun dari situ minat ke arah account. Tapi alhamdulillah, takdir Allah Subhanahu Wa Taala hari ini termasuk juga dalam kategori bidang bisnes lah, bidang yang kita minat. Jadi seterusnya doktor, ada bertalu-talu soalan masuk ni berkaitan dengan perbincangan kita, fokus kepada motivasi pelajar SPM, dan bukanlah semata-mata pelajar yang akan menduduki SPM pada tahun lepas, iaitu 2020. Pelajar tahun ini ataupun pelajar Form 4, Form 3 juga boleh ambil manfaat, juga boleh ambil iktibar, supaya boleh buat persediaan lebih awal untuk melanjutkan pengajian di tempat yang lain. Seterusnya doktor, bagaimana yang doktor cerita tadi, dah jam 11 kita, dah hampir sejam kita bersiaran ni. Apa yang doktor boleh cadangkan sekiranya kepada pelajar-pelajar, khususnya pelajar-pelajar, ada soalan berkaitan dengan bidang agama tadi, pelajar-pelajar yang minat bidang agama ni, apa cadangan doktor ataupun nasihat doktor kepada mereka? Adakah nak kena baca kitab Arab dulu baru boleh mengajar umpamanya, ataupun dalam situasi sekarang ni ada ustaz-ustaz muda umpamanya, keluaran universiti ataupun keluaran diploma, degree, ada master dan sebagainya, terus mengajar kitab. Jadi boleh ataupun sepatutnya bagaimana
kepada pelajar-pelajar khususnya dalam bidang agama? Silakan Datuk. Okey, untuk orang yang belajar agama ya, bahkan boleh juga digunakan untuk orang belajar bidang lain juga. Cuma bidang agama ni lebih spesifik kerana agama ni dia kita berbicara tentang sesuatu yang ada tuannya ataupun ada pemiliknya. Agama ini milik Allah dan Rasul. Tak boleh buat pandai-pandai lah. Jadi bila orang nak belajar agama ni, dia ada adab-adab yang perlu untuk dia sedar. Yang pertama, kena betulkan niat lah. Yang mana niat kita belajar agama ni bukan untuk kepentingan diri, bukan untuk dapatkan apa-apa keuntungan duniawi. Tetapi kita belajar agama ni kerana kita nak mendapat keredaan Allah, kerana ilmu yang kita belajar ni adalah ilmu para anbiya. Dia merupakan warisan. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan al-ulama warathatul anbiya. Ulama yang mengetahui ilmu yang berkaitan dengan agama ni merupakan waris para anbiya. Fa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama walakin warathul ilm. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para anbiya, mereka tidak mewariskan kepada kita dinar ataupun dirham. Bukan, Nabi tak bagi kat kita duit. Walakin warathul ilm. Tetapi mereka mewariskan ilmu. Siapa yang ambil ilmu para anbiya, mereka sedang mengambil satu bahagian yang sangat-sangat bagus, sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat bernilai. Dia pertama, betulkan niat. Betulkan niat ni benda yang sangat penting. Kerana bila kita belajar bukan untuk Allah dan Rasul, dia akan jadi sia-sia. Walaupun benda tu sama, dapat ilmu, tapi kalau kita belajar kerana kita nakkan benda-benda dunia ni, kita tidak akan dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita belajar akan memudaratkan diri. Dalam sejarah banyak orang belajar ilmu agama tetapi akhirnya dia memutabelitkan agama, seperti mana ahli kitab sebahagiannya yang mana mereka memutabelitkan agama semata-mata untuk kepentingan diri kerana niat mereka itu tidak ikhlas daripada awal. Sebab itu Nabi SAW suruh kita betulkan niat. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan tu dengan niat. Kita betulkan niat kita. Belajar untuk apa? Kita belajar untuk dapatkan keredaan Allah. Kita belajar untuk faham betul-betul. Kita belajar untuk mengangkat kejahilan diri dan kejahilan masyarakat. Kita belajar ni untuk angkat kejahilan diri. Yang mana kita ni jahil. Jangan kata kita dah pandai. Tak, kita jahil. Di mana pun. Walaupun orang kata, saya dah jadi pensyarah kat universiti. No. Tak bermakna awak tahu semua benda. Awak mungkin tahu bidang awak, tapi bidang lain awak tak tahu. Mungkin awak tahu dalam bidang hadis saja, sikit pun. Banyak lagi benda yang berkaitan dengan hadis awak tak tahu. Tapi bidang Quran lagi awak tak tahu. Bidang syariah awak tak tahu. Banyak benda awak tak tahu. Jadi, manusia berada dalam keadaan jahil, kita perlu belajar sentiasa untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Jadi, adik-adik yang berada dalam SPM, insya-Allah adik-adik akan berjaya masuk ke universiti. Masuk pelbagai bidang. Bila ditakdirkan oleh Allah masuk dalam bidang agama, pastikan yang pertama, belajar ilmu agama bukan untuk mengangkat nama sendiri, tetapi untuk mengangkat syariat Allah dan Rasul. Bila satu-satu keadaan, adik-adik dah belajar, dah habis belajar formal, belajar tak formal ni tak habis sampai bila-bila pun, sampai mati kita still belajar lagi. Sampailah bila kita orang kata apa, belajar formal, dah dapat sijil apa semua, dah jadi ustaz, orang pun dah panggil ustaz dalam masyarakat, kena letak dalam kepala kita, kita mengajar ilmu syariah, mengajar ilmu hadis, mengajar ilmu Quran bukan untuk kita naikkan nama kita, bukan untuk kita ni fikir tentang kita punya nama semata-mata, tetapi kita nak mengangkat kejahilan diri dan mengangkat kejahilan masyarakat. Ikhlas dengan ilmu, niat kena betul, berani bercakap benar. Kerana kadang-kadang orang yang ada ilmu dalam bidang agama ni ramai, tetapi yang berani bercakap benar mungkin tak ramai. Kan? Orang sekarang ni ramai yang ada kelulusan, tapi tak semua yang berani. So kita mahu orang yang berani. Berani bercakap dalam bidang dia. Berani untuk menegur sesiapa saja. Sebab tu kadang-kadang orang duk pening juga dengan golongan-golongan asatiza IQ ni. Dia kata, dia ni belah mana kejap-kejap dia balon parti ni, kejap-kejap dia balon parti ni. Sebab kita memang di IQ kita tak ajar ta'assub kepada satu-satu kumpulan. Kita diajar untuk berpegang kepada mana yang lebih tepat dalam sesebuah isu.
Kebenaran tu boleh ada pada satu puak dalam isu ni, kebenaran itu mungkin berada di puak yang lain dalam isu yang lain. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala tidak kurung kebenaran itu dalam satu mazhab fiqh saja. Kerana mungkin dalam satu masalah, mazhab ni lebih benar. Dalam satu masalah yang lain, mazhab tu pula lebih benar. Jadi mazhab ada 4. Jadi kita boleh tengok, boleh nilai mana satu berdasarkan kemampuan yang kita ada. Ini orang yang ada ilmu alat yang memadai lah untuk buat tarjihan. Baik, itu yang kedua. Yang pertama, betulkan niat. Yang kedua, niat dalam diri bukan untuk angkat nama sendiri. Kenapa saya sebut benda ni? Kerana kalau kita tersilap, kita dah jadi selebriti kata, tiba-tiba tersilap cakap. Kalau kita fikir memang nak menaikkan syariat Allah, tak ada masalah. Kita anytime boleh tarik balik. Tapi kalau kita fikir glamour diri sendiri, mungkin kita rasa, kalau aku tarik balik nanti mungkin orang tak nampak aku ni glamour pula, orang nampak aku ni macam ni pula. So, kalau kita fikir untuk meningkatkan syariat Allah, bila terbukti kita tersilap di mana-mana, insya-Allah kita akan betulkan. Insya-Allah kita tak segan untuk bagi tahu kepada orang yang kita telah tersilap dalam sesebuah isu. Itu yang kemudian, bila belajar agama ni jangan ada sifat mazmumah, jangan duk buat maksiat. Ini disebutkan oleh Al-Imam Waqi' Ibn Al-Jarrah, guru kepada Imam Al-Syafi'i rahimahumullah, yang mana Imam Syafi'i mengadu kepada Waqi'. Dia kata sa'altu Waqi'an an su'i hifzi. Aku bertanya kepada Waqi' tentang lemahnya ingatan aku, kata Imam Syafi'i. Tahu Imam Syafi'i pun dia kata ingatan dia still ada masalah lagi nak ingat. Kita apatah lagi lah. Lepas tu Imam Syafi'i kata fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Waqi' bagi tahu kat aku supaya aku meninggalkan maksiat. Wa akhbarani, dan dia memberitahu kepada aku bi anna al-ilma nur. Sesungguhnya ilmu ni adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi. Dan cahaya Allah tidak akan diterangi kepada orang-orang yang melakukan maksiat. Jadi bila kita buat maksiat banyak, dalam bab agama ni memang ilmu tu akan tersekat. Ilmu tu tidak menjadi berkat. Jadi jangan buat maksiat. Sama ada maksiat pada Allah ataupun maksiat kepada manusia. Ataupun kita akan dosa kepada manusia. Benda yang paling penting untuk adik-adik belajar SPM, pelajar-pelajar yang nak ambil SPM ni, benda yang paling utama selain daripada kita taat kepada Allah dan Rasul, jaga salat, jaga puasa, banyakkan puasa sunat, banyakkan berdoa. Puasa sunat ni bagus. Puasa wajib pun bagus lah. Puasa wajib lah bagus kan. Puasa sunat ni bagus kerana orang yang berpuasa ni doa dia mustajab. Jadi kalau kita doa, kita banyak puasa Isnin Khamis, kita puasa hari-hari putih, sambil kita berdoa supaya Allah berikan kita kejayaan, insya-Allah kejayaan tu Allah Ta'ala akan beri. Walaupun dalam keadaan yang kita tak sedar. Kemudian pastikan kita taat kepada mak ayah. Kerana mak ayah kita ni, mak ayah kita ni adalah orang yang fikir siang malam macam mana nak bagi kita ni berjaya dalam hidup. Walaupun kadang-kadang mereka terpaksa meminjam. Saya nak bagi gambaran seorang pro chancellor, Allah yarhamuh. Seorang pro chancellor di UPSI. Saya suka dengar dia punya ceramah. Saya selalu dengar dia punya ucapan dalam convocation. Bila convocation, kalau saya terlibat dalam perarakan akademik, kalau dia jadi pengucap, saya suka dengar. Kerana bahasa dia tu sangat menarik dan ada benda yang disebut sampai sekarang saya ingat. Apa dia? Dia kata bagi graduan-graduan ni, dia kata kena ingat jasa mak ayah. Cuba untuk balas jasa mak ayah. Kerana apa? Kerana mak ayah ni walau macam mana susah pun depa, mereka ni tidak mencuri. Mak ayah kita ni tak mencuri walaupun susah. Mereka akan tebal muka pergi pinjam kat orang. Akan tebal muka pergi buat orang kata apa, permohonan untuk zakat kalau mereka tak mampu, demi untuk sekolahkan kita, demi untuk berikan kita pendidikan yang terbaik sekadar yang mereka mampu. Kita kadang-kadang anak-anak ni bila dah kerja nak bagikan mak ayah tu berkira-kira, tapi mak ayah dia tak berkira bila berkaitan dengan pendidikan kita. Kadang-kadang ada anak-anak dah dapat gaji, hutang banyak, mungkin dia fikir bulan ni tak payah bagilah kat mak sebab tak cukup lah. Tapi mak ayah kita sekali pun tak pernah fikir. Dalam kepala dia, hari ni tak ada duit, tak payah lagi sekolah. Mereka akan cuba semampu mungkin untuk hantar kita pergi sekolah. Walaupun dengan mereka tak makan, tetapi mereka akan pastikan yuran kita dibayar, belanja untuk kita makan ada, supaya mereka dapat memberikan kita pendidikan yang terbaik. Kemudian, bila kita dah jadi orang yang belajar dalam bidang agama ni, jangan ada perasaan dengki. Jangan ada perasaan dengki. Kerana perasaan dengki ni tak baik untuk jiwa. Bila kita tengok ada orang ni
pakar ataupun kita kata mempunyai pengetahuan yang lebih dalam subjek ni, kita pergi belajar dengan dia. Jangan dengki kat dia. Kita ambil kelebihan dia. Saya dulu masa di Jordan buat PhD di universiti tu, saya seorang je dalam bidang hadis yang Melayu. Lain semua Arab belaka. Kan? Jadi pada mulanya Arab ni dia tak nak kawan dengan saya. Sebab Arab ni mungkin dia tengok ni orang Malaysia ni kan. Tak nak layan sangatlah. Tapi bila masuk semester pertama, ambil exam, alhamdulillah keputusan saya okey lah. Maksudnya keputusan saya tu di University of Jordan ni dia sistem graf. Yang dapat A dalam satu kelas seorang atau dua orang saja. Dia ada walaupun semua dapat skor. Ni jap saya. Apa ni mungkin dalam kelas tu seorang dengan dua orang je boleh dapat A. Yang lain semua akan walaupun semua skor, tapi dia akan ambil yang tertinggi. Jadi alhamdulillah dalam subjek tu semester pertama tu saya skor semua A. Ini bukan cerita nak bangga ni, nak bagi semangat pada adik-adik Saya tak pandai pun tapi saya usaha. Jadi bila dia orang tengok saya skor sikit dalam subjek tu, dia orang mula untuk belajar dengan saya, buat study group. Saya mengambil ilmu daripada dia orang mengambil pandangan saya. Kita buat study group. Jadi jangan ada perasaan dengki. Bila kita tengok kawan kita ada kelebihan dalam bidang ni, kita pergi belajar dengan dia. Kita ambil kelebihan dia. Kalau kita pun ada sedikit kelebihan kefahaman berbanding bidang lain, kita ajar orang lain. Kerana mengajar orang ni, selain daripada kita memberi manfaat kepada dia, kita juga memberi manfaat pada diri kita. Kita tambah ingat. Ilmu ni dia bukan macam harta. Bagi orang harta hilang. Ilmu kita bagi kat orang, kita tambah ingat. Itu beza ilmu dengan harta. Baik. Jangan jadi macam 3 budak hitam. Kan? Bisa dengar cerita 3 budak hitam. Cerita ni lah. Orang kata apa, cerita dongeng lah. Tapi untuk ambil pengajaran tu boleh lah. Yang mana ada orang cerita 3 budak hitam ni, dia pergi minta kepada orang kata apa, tukang sihir. Dia jalan dekat padang pasir. Ini cerita dongeng ni. Ini confirm cerita rekaan, tapi kita just nak ambil orang kata apa, nak ambil dia punya sisi baik daripada cerita ni. Dia jalan kat padang pasir, tiba-tiba terjumpa satu teko, satu kolej kan. Gosok-gosok kolej tu keluarlah jin sihir. Jadi dia kata, terima kasih kerana keluarkan aku daripada teko ni. Okey, oleh kerana kamu semua dah tolong aku bagi kamu dengan kuasa sihir yang aku ada, aku bagi kamu satu peluang. Semua boleh minta seorang satu. Boleh minta. Apa yang kamu nak minta hajat, aku bagi satu je. Jangan minta lebih. Jadi budak hitam yang pertama, dia kata saya ni dah lama dah hitam. Kan? Jadi saya pun dah boring jadi hitam. Orang duk kutuk saya hitam, boleh tak bagi saya jadi putih? Jin jadi putih. Jin ni kata, okey. Dengan sihir yang dia ada, dia jadikan orang ni putih. Kan? Tak tahulah macam mana dia buat. Putih. Budak hitam yang kedua tengok, dia putih ya. Aku pun nak. Dia kata, Jin, bagi aku putih lagi. Putih lagi pada dia. Dia boleh minta satu je. Jadi, Jin bagi jadi putih. Dengan sihir yang dia ada, bagi jadi putih. Dia jadi lagi putih daripada orang yang pertama. Orang pertama tengok, jaki ya kan. Dia putih lagi pula pada aku. Tak puas hati betul. Orang yang kedua, budak hitam yang kedua kata, itulah kau minta putih aja, aku minta lebih putih daripada tu. Kan? Dia bangga dia lagi putih. Dapat kat budak hitam yang ketiga. Dah lah minta dekat sihir, minta kat jin ni salah kan? Kat sihir ni salah. Perasaan dengki tu still ada. Yang ketiga, dia tengok dua-dua ni putih dua-dua orang ni. Kan? Aku nak minta putih lagi tak guna juga. Sebab kalau putih lagi dah jadi macam albino pula. Tak cantik dah. Tapi aku nak jadi lebih pada dia ni. Dia kata, Jin, aku minta satu. Apa dia? Hitamkan balik dua orang ni. Satu je permintaan aku. Kau hitamkan balik dua orang ni. Jadi akhirnya, tiga-tiga ni dah lah merapu pergi minta dekat benda sihir. Apa hang tak dapat sebab apa? Sebab dengki. Jadi ni benda-benda yang kita kena tahu. Selain daripada kita jangan buat benda yang menyanggahi syariat, jangan ada perasaan dengki. Dan bila kita belajar ni dalam bidang agama ni, kita kena ada satu budaya membanyakkan guru. Banyakkan guru. Kerana bila kita banyakkan guru, kita akan banyak dapat adab dan akhlak guru. Kita kadang-kadang kita tengok kuliah-kuliah agama penuh dengan maki hamun apa semua ni. Mungkin mereka tidak biasa
mendengar daripada guru-guru yang berakhlak. Jadi kita banyakkan guru, kita dapat tengok akhlak guru ni bagus, akhlak guru ni bagus. So kita akan terkesan, tu satu. Yang kedua, bila kita banyakkan guru, kita tidak ada sifat ta'assub. Kita akan cuba untuk meraihkan pandangan-pandangan walaupun pandangan tu kita tak setuju. Saya bagi contoh kan. Dulu saya ingat tahun lepas ada satu isu dalam sirah. Ada perbezaan pandangan di kalangan Maulana Asri, di kalangan Salman, di kalangan Dr. Kamilin dan saya. Kami berbeza pandangan dalam satu isu. Ya, sahabat ni. Kalau tak silap saya lupa nama sahabat tu, yang dikatakan murtad. Tapi ada yang tak setuju mengatakan murtad. Jadi, saya ada huraikan masalah tu dalam buku terbaru saya. Saya bagi tahu kepada pembaca-pembaca yang beli buku saya tu, saya bagi tahu, saya mengubah pandangan dalam masalah ni. Saya mengubah pandangan dalam masalah isu tersebut. Dulu saya pegang kepada pendapat ia adalah riwayat yang tidak diterima, riwayat yang dhaif, tetapi ya, akhirnya setelah pembacaan dilakukan, saya akhirnya bersetuju dengan pendapat yang mengatakan kisah itu memang sabit. Memang orang itu adalah murtad. Nama orang tu adalah Ubaidullah bin Jahash. Perbezaan berlaku antara saya dengan Dr. Kamilin, antara saya dengan Maulana Asri, Ustaz Salman Ali pun ada bincang dalam isu ni. Akhirnya kami berbeza pendapat. Dr. Kamilin beza dengan saya berbeza dengan Maulana Asri, tapi kami tak bergaduh. Kami tak ada kata orang ni sesat. Ini adalah perbezaan yang berdasarkan kepada ijtihad. Kita kena beza ya. Ada benda yang ijma', yang ni tak boleh khilaf. Ada benda yang ijtihad, yang ni boleh beza pendapat. Mungkin ada orang setuju dengan pendapat Hanafi, mungkin orang setuju dengan pendapat Hanbali, mungkin orang setuju dengan Syafi'i. Jadi dalam masalah membanyakkan guru, mungkin kita tidak ada perasaan taksub. Kenapa? Ada guru kita yang cenderung pada Hanafi, ada guru kita yang cenderung pada Syafi'i, ada guru kita yang cenderung pada Hanbali dan seumpamanya. Ada guru kita yang cenderung kepada Maliki dan seumpamanya. Jadi kita akan lebih, orang kata, meraihkan pandangan-pandangan dalam masalah khilaf. Dan ini tidak merugikan. Belajarlah daripada guru-guru yang amanah, guru-guru yang berakhlak daripada mana pun kita berada. Jadi ini benda yang penting. Kemudian kita kena ada perasaan sabar. Sabar dalam menuntut ilmu. Benda yang menuntut ilmu ni bukan satu benda yang senang. Menuntut ilmu perlu letih. Menuntut ilmu perlu, orang kata apa? Perlu pengorbanan, perlu korbankan masa. Orang lain main game live dalam Facebook, kita duk baca buku. Saya ingat lagi masa saya belajar di Jordan, kali pertama saya pergi waktu buat degree. Kan? Saya bila pergi je ke Jordan, orang-orang Malaysia, best saya pada masa tu yang paling ramai, 83 orang Melayu masuk ke Universiti Muqtah pada masa tu. Universiti Muqtah pada masa tu di Jordan, ada orang sebut Universiti Muqtah. Sebut betul-betul. Kami bukan Universiti Muqtah, Universiti Muqtah. Kami tak ada kaitan dengan nikah Muqtah. So, Universiti Muqtah pada masa tu meletakkan syarat mesti ambil kelayakan bahasa Arab. Ujian kelayakan bahasa Arab. Daripada 83 orang yang ambil, 3 orang lulus. Saya dengan 2 orang sahabat yang lain. So, bila lulus ni, kami boleh ambil subjek terus. Tak perlu pergi masuk kursus bahasa. Yang lain kena ambil kursus bahasa. Kami boleh ambil 2 subjek. Okay? Bila ambil 2 subjek ni, baca kitab Arab tak faham. Sebab sem pertama, sebelum ni ustaz tolong baca bagi kita. Lepas tu bila pergi sana, masuk kuliah, Arab cakap punya laju. Kita nak tangkap dengan dia punya lahjah Syam dia tu yang pekat, susah nak tangkap sem pertama. Rasa masa tu rasa tension. Baca buku tak faham. Apa benda dia nak cakap ni? Baris tak ada, apa tak ada kan? Jadi pada masa tu hampir nak give up. Saya masuk dalam bilik, saya macam saya kata saya nak balik Malaysia. Tapi nak balik Malaysia tak boleh lah. Sebab sebelum datang Jordan, mak saya dah buat kenduri dah. Kan? Bagi tahu ke orang kampung saya nak pergi Jordan. Dia seronok lah nak dia pergi Jordan kan. Jadi nak balik malu. Dan saya pun masa tu betul-betul firm nak pergi. Mak saya suruh masuk UM, saya tak mau. Saya nak pergi Jordan. Tapi kalau balik tiba-tiba tak habis, malu pun saya kan. Tapi saya kata saya gagahkan diri. Saya salat, saya doa pada Allah. Saya nak belajar ilmu ni kerana saya nak mengajar diri saya dan juga masyarakat terhadap ilmu Allah. Dan akhirnya Allah Ta'ala berikan saya sedikit kemudahan. Akhirnya saya faham belajar bahasa Arab. Dan Alhamdulillah, bolehlah faham sikit-sikit kitab-kitab Arab ni. Disebabkan oleh kerana keletihan dan usaha yang saya buat pada masa tu. Dan
kita kena ingat juga dalam menuntut ilmu ni kena ada sifat tawaduk lah. Kena ada sifat tawaduk, kena rendah diri, kena tunduk kepada kebenaran kalau ada, dan jangan sekali-kali bangga dengan tempat belajar semata-mata. Ini benda saya nasihat diri saya dan juga kawan-kawan, adik-adik semua. Kalau adalah adik-adik yang masuk ke universiti, mana-mana universiti, kita tak hanya berpada dengan tempat kita belajar. Sebab kadang-kadang ada budak-budak Jordan ni, orang yang belajar negara Arab ni, dia bangga macam tu je lah. Oh, kami belajar di Jordan, kami belajar di Jordan. Tapi dia tak mengaji pun, dia tak buat apa pun. Mungkin budak-budak yang belajar di UAE lebih bagus daripada budak-budak yang belajar di Jordan dan Mesir umpamanya. Pergi sana ponting, pergi sana tidur, pergi sana main bola, pergi sana main PS, main PS5. Tak ada memberikan apa-apa manfaat. Kita tak akan berjaya hanya sekadar bangga dengan tempat belajar semata-mata tanpa kita membawa ilmu. Di mana pun kita belajar, pastikan kita balik membawa ilmu yang benar kepada masyarakat. Bukan hanya semata-mata kita bangga dengan tempat kita belajar semata-mata, kita tak ke mana. Hanya berbangga dengan tempat belajar. Kita nak bawa ilmu yang benar, kita nak bawa pemahaman yang betul kepada masyarakat dan kita ajar masyarakat. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah memberkati adik-adik semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kejayaan kepada kita semua dan menjadikan kita orang yang bermanfaat kepada diri sendiri dan juga orang lain dan juga kepada umat. Bila kita belajar ilmu agama, selain daripada kita nak memandaikan diri, nak memahamkan diri, kita kena ingat kita ni adalah orang yang memegang amanah. Kita kena fikir tentang umat. Para sahabat Nabi SAW, mereka memikirkan tentang umat. Itu yang ada bila Nabi wafat saja, pergi pindah ke Basrah, pergi pindah ke Kufah, pergi pindah ke Mesir, hanya semata-mata nak membawa dakwah. Hanya semata-mata nak membawa risalah tauhid, risalah syariah, nak mengajar orang. Mati dalam keadaan berada dalam negara orang semata-mata. Kerana apa? Kerana mereka memikirkan tentang umat. Jadi adik-adik ni bila habis belajar, katakan habis belajar degree umpamanya, kalau tak ada lagi minat untuk belajar, sambung belajar master dan PhD, mungkin ada yang jadi guru, dihantar pergi ke Sarawak di pedalaman, dihantar pergi ke Terengganu umpamanya di pedalaman, dihantar pergi ke Hulu Perak umpamanya, di Pengkalan Hulu umpamanya, mengajar di tempat pedalaman. Pergi, ambil semangat, pergi. Kerana apa? Kerana kita korban untuk memandaikan masyarakat supaya mereka memahami ilmu agama. Kerana kita adalah ejen ataupun kita adalah khadam kepada masyarakat, umat, untuk memberikan ilmu kepada mereka. Wallahu a'lam. Okey doktor, daripada banyak soalan ni, saya pilih satu soalan lah. Apa nama ni? Soalannya berbunyi, dia mungkin dia tahu latar belakang doktor ni. Mohon terangkan kelebihan pengajian di pondok dan kelebihan pengajian di universiti. Dia nak tahu perbezaan kelebihan antara pondok dan universiti. Sebagaimana mungkin dia ni orang yang memang ikut doktor daripada awal kot. Muhammad Humron, silakan doktor. Soalan yang bagus. Saya begini, masing-masing sama ada pengajian di universiti ataupun pengajian di pondok ada kelebihan dan ada kekurangan. Saya mengambil manfaat daripada pondok di awal pengajian saya. Sebelum saya betul-betul masuk ke universiti, saya pergi belajar di pondok tentang ilmu nahu. Sehingga kan saya boleh katakan, ustaz-ustaz yang mengajar saya masa di pondok dulu, mereka adalah orang yang berjasa pada saya dan saya ingat dan saya kenang sampai hari ini. Apabila mereka mengajar saya ilmu nahu, sehingga saya alhamdulillah, ilmu nahu dan saraf, alhamdulillah, sehingga saya boleh membaca kitab-kitab Arab, boleh memahami apa yang ditulis oleh ulama-ulama Arab silam dan semasa. Dan saya ucapkan terima kasih kepada diorang dan saya doakan moga Allah memberikan ganjaran sebaik-baiknya kepada mereka. Jadi kelebihan pondok ni apa dia? Dari sudut ilmu alat mereka sangat-sangat mendalam. Kemudian dari sudut ilmu talaqi, ilmu yang diambil daripada guru, mereka belajar tanpa ada tebuk-tebuk. Maksud mereka belajar daripada kulit ke kulit. Ini satu kelebihan. Kemudian di universiti pula kita ada kelebihan, yang mana kelebihan di universiti kita lebih menekankan kepada analytical dan critical thinking.
Maksudnya, kalau di universiti, selain daripada kita belajar silibus, kita belajar orang kata apa, satu-satu kitab, kita buat analytical assessment. Maksudnya kita belajar menganalisa pandangan. Pandangan ni apa sebab dia, apa dasar dia. Kemudian kita mungkin sampai kepada bab kritis. Kita membandingkan pandangan ulama, kemudian kita memilih pandangan yang rajih sekadar pengetahuan kita pun sekadar kemampuan kita. Jadi ini kebaikan di universiti. Jadi kalau boleh kita gabungkan di antara dua, iaitu di antara pengajian talaki dan pengajian universiti, itu sangat-sangat baik. Maksudnya tidak ada sistem yang tidak ada kelemahan. Dua-dua ada kelemahan dan dua-dua ada kelebihan. Jadi kalau boleh gabungkan keduanya. Masa saya di universiti, di Jordan dulu, saya belajar di kelas universiti. Kita belajar untuk menjadi orang yang analitis. Analitis ni maksudnya bila kita baca, kita analyse. Apa dasar pandangan ni? Apa sebab dia pilih pandangan ni? Kenapa dia pilih pandangan ni? Apa halangan dia tak pilih pandangan tu? Kemudian kita compare. Pandangan ni dengan pandangan ni berbeza. Kenapa Ibnu Hajar sahihkan? Kenapa Az-Zahabi dhaifkan? So kita analyse. Kemudian kita kritis. Mana yang lebih tepat di antara dua pandangan ni? Itu di universiti. Dia ajar kita untuk menganalisa dan melakukan pandangan kritis terhadap pandangan-pandangan ulama. Ya, bukan kata kita lebih pandai pada ulama, tak. Kita nak pilih yang terbaik di kalangan ulama-ulama silam kita. Baik, itu yang pertama. Kemudian bila saya petang-petang, orang kata apa, bila tak ada kelas, sebab kelas PhD ni 3 hari je seminggu. Tapi kerja dia seminggu memang penuh dengan kerja lah. Kita kena buat assignment, kena buat tugasan, kena baca banyak. Tapi saya luangkan masa untuk pergi kuliah talaki. Saya pergi bertalaki dengan Syekh Syuaib Al-Arnaud rahimahullah. Semoga Allah merahmati dia, baru saja meninggal. Syekh Syuaib Al-Arnaud yang merupakan seorang muhaddis besar dalam dunia akademik hari ini. Orang kenal lah nama dia, Syuaib Al-Arnaud. Saya pergi melazimi kelas yang dibuat ataupun yang dianjurkan oleh Syekh Abdul Malik As-Sa'di, seorang ulama fiqh. Dia mengajar di World Islamic Science and Education University dekat Tabarbur di Amman tu juga. Saya ajak kawan-kawan, student degree, saya ada kereta masa tu, saya ajak untuk pergi talaqi seminggu sekali. Syekh Syuaib Arnaud pun saya pergi melazimi kelas dia. Kuliah Syekh petalaqi Syekh Salah Al-Khalidi juga saya pergi. Jadi mengambil manfaat daripada ilmu-ilmu talaqi ni pun banyak manfaat. Belajar di universiti pun banyak manfaat. Jadi gabungkan keduanya, ambil manfaat kedua-duanya. Jangan hanya berpada dengan satu saja dan jangan sekali-kali kita memperlekeh salah satu daripada dua cara ni. Kedua-duanya ada manfaat, insya-Allah. Baik Doktor, alhamdulillah. Satu kupasan yang cukup baiklah, perbandingan antara pengajian pondok dan juga pengajian di peringkat universiti, yang masing-masing ada kelebihan, masing-masing ada manfaat dan juga fokus. Jadi pendengar ataupun penuntut ilmu seharusnya ada pertimbangan yang wajar, melihat kepada manfaat ilmu tu, bukan melihat kepada mudarat ataupun melihat kepada sisi yang negatif umpamanya untuk diambil sebagai sudut pandang. Okay Doktor, seterusnya ada tips, tapi saya rasa saya boleh simpulkan nanti tips ni. Seorang bertanya berkaitan dengan bagaimana nak terapkan pada diri anak untuk minat dan dekat dengan agama, sebagaimana yang disebutkan di sini, nak harap anak tu dapat belajar agama biar betul-betul sampai ke peringkat lebih tinggi dengan saluran yang betul, ilmu yang betul. Sebagaimana yang doktor sebutkan tadi, kena ada niat yang betul. Ya, Puan Izzati yang bertanya, niat yang betul, bukan angkat nama, bukan nak buat page bagi follower ramai. Kalau kena kecam tu, deactivate FB, itu bukan satu sikap yang baik lah. Di samping itu, nasihat daripada doktor juga tadi, jaga buat maksiat, puasa sunat, solat dan sebagainya. Jadi itu telah merangkumi lah. Jadi alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung siaran. Sebelum kita menutup tirai, harap Al-Fadhil doktor dapat bagi kesimpulan apa sebenarnya yang patut secara ringkasnya pelajar-pelajar, khususnya pelajar SPM ataupun pelajar-pelajar
peringkat diploma, peringkat degree, peringkat master, peringkat PhD perlu ada dalam diri dia. Bukan semata-mata nak hadapi perasaan, tapi apa yang lebih besar daripada itu. Silakan doktor. Okey, Kesimpulan. pertamanya saya nak sebut sebagai orang kata penutup lah. Pertama saya doakan adik-adik supaya dapat kejayaan di dalam peperiksaan yang akan datang ini. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya doakan supaya adik-adik menjadi orang yang bermanfaat kepada umat. Maksudnya kita kena letakkan dalam diri kita, saya akan berkhidmat kepada umat. Saya belajar ni bukan semata-mata belajar untuk menaikkan nama saya, tetapi untuk memberikan manfaat kepada umat. Dan yang ketiga, kalau boleh apabila belajar, ya, kita kena menghormati guru kita, walaupun kita berbeza pendapat dengan dia, tetapi kita hormat kat dia sebagai orang yang pernah berjasa pada kita. Orang yang pernah memberi manfaat kepada kita, orang yang mengajar kita sesuatu yang kita tak tahu, besar jasa tu. Jadi kita hormati mereka, hormati ibu bapa, fikir bagaimana untuk mengembirakan mereka. Tidak ada yang lebih bernilai pada ibu bapa melainkan apabila dia melihat anak dia mampu untuk memberi manfaat kepada orang lain. Mak ayah ni dia tak minta kita bayar ke dia. Mak ayah ni dia tak minta kita bayar dia dengan wang ringgit, tetapi dia amat-amat gembira dan terasa pengorbanan mereka ini terbayar apabila kita mampu untuk memberi manfaat kepada manusia lain. Jadi kita gembirakan ibu bapa kerana ini termasuk dalam perkara yang baik. Jadi perkara yang kita panggil birrul walidain, berbakti kepada ibu bapa. Dan kita taat kepada Allah dan Rasulnya, kita menjadi orang Muslim yang baik. Apapun bidang yang kita masuk, pastikan kita menjadi pakar dalam bidang tersebut. Kita menjadi orang yang bermanfaat dalam bidang tersebut. Mudah-mudahan kita mendapat pahala disebabkan kita berada dalam bidang itu dan kita memberi manfaat kepada orang. Jangan ingat hanya bidang agama saja berpahala. Ya, semalam saya wacana dengan Dr. Musa dan Dr. Zakrul. Mereka berada dalam bidang perubatan. Mereka memberi ilmu kepada masyarakat berkenaan dengan vaksin. Mereka memberi ilmu kepada masyarakat berkenaan dengan wabak. Ini juga merupakan amal saleh. Kita memerlukan doktor yang beriman. Kita memerlukan engineer yang beriman. Kita memerlukan teknologis yang beriman. Kita memerlukan saintis yang beriman. Semua ini memerlukan kepada kepakaran. Kita perlukan orang baik. Kita perlukan orang Muslim untuk menjadi pakar. Tak semua perlu jadi ustaz. Kalau semua pakat jadi ustaz, tak ada orang nak jadi engineer. Tak ada orang nak jadi doktor. Tak ada orang nak jadi saintis. Tak ada orang nak jadi teknologis. Tak ada orang nak mengajar bahasa Inggeris. Tak ada orang nak belajar bahasa Melayu pun. Jadi kita perlu kekal pada fokus yang kita minat. Kita minat bidang apa, kita masuk menjadi pakar dan jadilah orang yang beriman dalam bidang tersebut. Jadi orang yang memberi manfaat kepada umat dalam bidang tersebut. InsyaAllah kita akan bangkit semula menjadi umat yang kuat. Kalau kita tengok dalam sirah Nabi pun, Nabi SAW dalam peristiwa hijrah, semua orang memberikan sumbangan kepada apa yang mereka mampu. Abu Bakar menemani Nabi, Asma' tolong sediakan bekalan. Ya. Kemudian kita tengok Amir bin Fuhairah yang jaga kambing tu pun ada peranan. Pergi lalukan tempat Nabi lalu dengan Abu Bakar tu, dia bawa kambing lalu kat situ. Gembala kambing pun ada peranan dalam nak menegakkan agama Allah di atas muka dunia ni. Maksudnya dalam agama ni, sekecil-kecil manusia jangan dipandang hina. Sebab tu mak ayah ni masa nak didik anak-anak, jangan sekali-kali menganggap kerja yang halal tu sebagai hina. Ya, jangan sekali-kali kata, kamu ni kalau tak belajar, kamu jadi orang kutip sampah tu lah. Jangan cakap macam tu. Jangan cakap macam tu. Kita kata, kalau kamu belajar, kamu ada ilmu, kamu boleh menyumbang. Tapi kalau kamu tak belajar, mungkin kamu kena struggle untuk menyumbang kepada orang. Tengok orang yang kutip sampah ni. Kan, orang yang kutip sampah ni, dia bermanfaat. Kalau dia tak kutip sampah ni, siapa nak kutip? Tapi kerja dia mungkin susah, terpaksa pecah peluh. Mungkin kamu tak mampu. So, cara kita menerang, jangan sampai kita menghina profesion orang. Setiap orang yang berada dalam masyarakat, setiap orang yang berada dalam lapisan masyarakat, sekecil-kecil peranan dia. Orang yang cuci universiti, orang yang cuci tandas, dia ada peranan. Dia memudahkan orang untuk pergi ke tandas, supaya tandas yang ada tu selesa. Jangan sekali-kali memandang rendah pada orang. Setiap orang ada peranan. Jadi kalau kita nak didik anak-anak pun, didik macam tu. Jangan pandang rendah, dia ada jasa. Cuma kamu kena belajar supaya kamu punya peranan itu tidak
sukar untuk kamu lakukan ataupun lebih selesa untuk kamu buat, lebih banyak manfaat kamu boleh berikan kepada masyarakat. Jadi cara kita nak bagi tahu kepada anak-anak ni kena penting. Jangan bila anak-anak belajar perubatan, kamu belajar perubatan. Kenapa belajar perubatan? Nanti dah besar jadi doktor, senang, mak ayah tak payah beratur. Kita banyak didik anak kita supaya bersifat selfish, supaya bersifat penting diri, penting keluarga semata-mata. Patutnya kita bagi tahu, jadi doktor beriman supaya boleh memberi khidmat pada masyarakat. Ini yang Nabi SAW ajar pada para sahabat, ini yang para sahabat ajar kepada generasi tabi'in dan generasi berikutnya. Apa-apa fikir pasal umat, apa-apa fikir macam mana nak membangunkan umat. Bukan hanya semata-mata fikir diri sendiri, bukan hanya semata-mata fikir keluarga sendiri. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaat daripada perkongsian saya pada pagi ini. Alhamdulillah. Insya-Allah. Jazakallah khairan jazak atas perkongsian Fadil Prof Madia Dr. Zaimi, atas perkongsian yang pada saya cukup meluaslah dan tidak tertumpu kepada satu bidang, tapi pelbagai bidang mencakupi khususnya pelajar dalam bidang agama, bidang sains dan seterusnya bidang-bidang yang lain. Terima kasih ucapkan sekali lagi kepada Fadil Doktor atas ruang masa yang diberikan pada pagi ini. Terima kasih terutamanya kepada penganjur program iaitu Pertubuhan Kebajikan Al-Qayyim Malaysia Negeri Perak. Diharap pelajar khususnya yang belum like page Al-Qayyim Perak boleh like page, boleh dapatkan info-info terkini berkaitan dengan program. Jadi secara ringkasnya Al-Qayyim ni bukan semata-mata pertubuhan kebajikan, tapi pertubuhan mendidik masyarakat, memberi manfaat ilmu pada masyarakat untuk untuk mengangkat proses ilmu ke proses yang lebih baik, bukan sekadar pengajian semata-mata, tapi kita juga membuka seluasnya program-program dalam bentuk pendidikan bagaimana hari ini dan juga program-program yang lain insya-Allah di masa akan datang. Terima kasih pada semua yang mengikuti siaran langsung di FB page Al-Qayyim Perak. Jazakumullah khairan jazak ucapkan kepada semua dan mohon maaf daripada saya jika ada tersilap dalam mengatur cara program ini. Sekali lagi terima kasih kepada Fadil Doktor atas masanya. InsyaAllah ada ruang, ada masa kita bertemu lagi di lain ketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.